أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan, bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah kita akan masuk tajuk baru selepas tajuk jual beli, tajuk riba. Dua tajuk yang kita dah bincang. Yang pertamanya ialah tajuk jual beli. Yang keduanya tajuk riba, jual beli riba ataupun riba yang berlaku dalam jual beli dan riba yang berlaku dalam hutang. Dan tajuk yang ketiga malam ni dalam modul muamalat ini, tajuk dia ialah jenis jual beli yang haram. Jenis jual beli yang haram ni terbahagi kepada dua. Kita nak bincang contoh. Kita nak bincang, tuan-tuan, beberapa contoh akad jual beli yang haram. Dah kita tahu dah secara kerangka jual beli itu, akad jual beli itu mesti lengkap 16 syarat. 3 rukun ataupun 5 rukun detail itu mesti lengkap 16 syarat kalau dalam kitab kita ini. Sekiranya tak lengkap 16 syarat, maka tidak boleh berlaku akad jual beli. Apabila tidak boleh berlaku akad jual beli, maka kita tahu cara. Macam mana cara ataupun solusi yang kita nak buat. Nak pastikan bahawa transaksi ataupun proses perpindahan barang ataupun harta ini mengikut saluran yang dibenarkan oleh muamalat Islam. Kalau tak boleh, tak cukup salah satu daripada 16 syarat ini, 16 terma ini, maka kita mesti menggunakan akad yang lain. Kita panggil akad alternatif. Contoh malam ni kita dah tahu kerangka asas dia tu 16 terma itu, maka kita nak checklist. Apabila tak sempurna beberapa akad, maka akad tersebut dinamakan akad yang haram. Akad yang haram. Maka haram ini, tuan-tuan, ataupun dia panggil jual beli yang haram ini terbahagi kepada dua. Pertamanya, haram lagi tidak sah jual beli tersebut. Yang kedua, haram tetapi sah. Kitab kita ni dia ringkas, dia hanya beri contoh 3 jenis jual beli yang haram dan tak sah, dan 3 contoh jual beli yang haram tetapi sah. Apa bezanya, tuan-tuan? Beza dua ni, haram tetap haram tetapi dibezakan satunya sah, satu lagi haram direject oleh Allah Ta'ala. Beza dia ialah, yang pertama, tuan-tuan, haram lagi ataupun haram dan sah. Itu kita mulakan dulu kategori pertama. Transaksi yang kita buat itu haram tetapi sah. Tapi bukan kita nak bincang malam ni. Malam ni kita mula dulu haram dan tak sah. Cuma ini kita akan letak bulan depan. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Transaksi yang kita buat ni haram tetapi sah. Yang kedua, haram dan tak sah. 3 contoh malam ni kita nak bincang 2 saja. Baik, kita sebut dulu, tuan-tuan, yang bulan depan kita nak bincang apa dia, iaitu haram tapi sah. Apa maksud haram tetapi sah? Maksud dia, tuan-tuan, transaksi itu haram, tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, tapi kalau kita buat juga sah. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Maksud transaksi ataupun akad yang haram tetapi sah. Apa maksud dia? Transaksi yang haram ini, asal dia haram ini tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, dan bukan semata-mata haram tetapi ada dosa dia. Jadi sama saja dengan konsep ibadat. Ibadat kalau haram
dosa, sama ada kecil ataupun dosa besar. Begitu juga muamalat. Kalau transaksi itu tidak menepati dengan sistem muamalat, maka dia akan rizak dia haram. Maka haram itu apa dia? Haram itu transaksi tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala dan juga ada charge dosa. Dan yang kedua di belakang itu tuan-tuan, dan sah. Tetapi sah. Apa makna sah? Maknanya tuan-tuan, transaksi itu walaupun tidak dibenar, kalau kita buat juga pertukaran tersebut sah menjadi milik. Barang yang kita tukar tuan-tuan menjadi milik kita dan milik pembeli, ataupun milik pembeli dan milik penjual. Walaupun transaksi itu tidak ada pahala, bahkan ada dosa, tetapi barang yang kita tukar itu menjadi milik masing-masing, tak perlu dihantar balik. Mana contoh tuan-tuan? Kita akan bincang bulan depan ini. Cuma saya bagi contoh awal satu sebagai view awal sebelum kita masuk tajuk yang haram dan tak sah. Malam ini kita nak bincang satu, kalau sempat dua tuan-tuan, kalau tak sempat satu contoh saja, haram dan tak sah. Makna apa? Maknanya haram, dosa, dan tak sah. Apa makna tak sah? Tidak menjadi milik. Barang dia ditukar itu tidak menjadi milik pembeli dan tidak menjadi milik penjual. Tekanan syarak apa dia? Mesti dipulangkan. Tapi oleh kerana kita tak tahu tuan-tuan, kesan daripada transaksi yang haram, tak sah itu patutnya barang mesti dipulang. Oleh kerana kita tak tahu, maka kita guna. Itu kesan transaksi yang tidak sah di dalam sistem syariat muamalat Islam. Contoh yang popular saya nak bagi tuan-tuan, sebab tidak ada dalam kitab kita ini. Bulan depan ada 3 contoh lain. Saya nak bagi ni yang tidak disebut dalam kitab kita. Tuan-tuan biasa dengar hari Jumaat bagi lelaki. Ini popular, akad jual beli. Apa yang kita biasa dengar tuan-tuan? Hari Jumaat bagi lelaki haram dia berjual beli ketika azan Jumaat. Ketika azan Jumaat. Haram bagi lelaki berjual beli ketika azan Jumaat. Ini umum tuan-tuan. Kita faham sekadar umum tanpa pendetailan. Dia ada detail. Apa detail dia? Mesti lengkap syarat untuk menghukumkan haram jual beli tersebut. Apa syarat dia? Syarat dia tuan-tuan, pertamanya mesti lelaki yang diwajibkan ke atasnya Jumaat. Kalau perempuan tak haram dia jual beli ketika azan sedang berkumandang. Tak haram. Ini syarat yang kita mesti ingat untuk menghukumkan haram. Bukan makna apabila hari Jumaat saja berkumandang saja azan tidak dibenarkan untuk jual beli. Tapi kalau kita nak tutup kedai, cantiklah ni nak cerita hukum. Dari segi cantik dan bagusnya tuan-tuan, tutuplah kedai. Contoh, kalau azan tapi masih lagi nak jual beli, nak singgah di kedai. Oh dah azan tuan-tuan, sambil kita naik motor nak pergi ke masjid, singgah berhenti beli barang. Sah ataupun tidak? Tengok, mesti lengkap syarat dia. Pertama apa? Lelaki yang wajib ke atasnya Jumaat. Satu, masih belum cukup lagi. Yang kedua apa dia? Kalau perempuan tuan-tuan tak menjadi isu, dia boleh berjual beli ketika azan Jumaat berkumandang. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Lelaki yang wajib ke atas dia Jumaat itu, dia niat. Memang dia aim awal lagi, dia niat awal lagi. Dia tak nak mendirikan Jumaat. Dia bukan kerana musafir. Musafir orang panggil lelaki yang tak wajib ke atasnya Jumaat. Tuan-tuan travel mana-mana, singgah RNR, orang dah tengah azan Jumaat. Dia tak nak sembahyang Jumaat, boleh ataupun tidak? Boleh. Kenapa? Kerana dia musafir. Orang musafir tak wajib ke atas dia Jumaat. Nak buat juga, baguslah. Tapi nak cerita kewajipan tak wajib. Dia boleh tak berjual beli ketika orang dah azan Jumaat? Boleh. Kenapa? Kerana tak wajib atas dia Jumaat. Sebab tu pertama, lelaki yang wajib katanya Jumaat. Dan yang kedua, memang dia niat awal, dia wajib Jumaat. Tetapi dia niat awal, dia tak nak mendirikan Jumaat. Dia tak nak mendirikan Jumaat. Bukan ada sebab. Bukan kerana tak dapat panggilan. Macam hari ni tuan-tuan SOP kan. SOP hari ni kena ada kupon lah, kena panggil lah, kena senarai nama. Bukan sebab apapun, tapi sebab kerana sengaja dia tak nak mendirikan Jumaat. Ini
Dan yang ketiga, syarat ketiga tuan, bila haram? Apabila azan. Kalau sebelum azan Jumaat tak haram. Apabila azan Jumaat, itulah mula haram tuan-tuan. Azan Jumaat, kenapa azan Jumaat mula haram? Kerana dia ini orang yang wajib mendirikan Jumaat. Allah paksa dia, tekan dia, bermula azan Jumaat. Tekan apa dia? Paksaan ke atas dia untuk pergi mendirikan Jumaat. Dia tidak boleh melakukan benda lain. Kenapa? Kerana dia imawa, tak nak mendirikan Jumaat. Bagi tiga ciri ini tuan-tuan, apabila dia akad jual beli ketika azan berkumandang, maka haram transaksi jual beli dia, tetapi sah. Perbuatan dia jual beli ketika azan kumandang, bagi orang yang tak nak mendirikan Jumaat, maka dia proses jual beli itu haram tetapi sah. Apa makna sah? Jadi milik dia. Pertukaran tersebut tuan-tuan, duit jadi milik penjual, barang jadi milik dia. Cuma tidak ada sebaran pahala daripada transaksi tersebut. Asalnya tuan-tuan, akad apapun dalam muamalah, kalau kena cara dia, kena dengan terma yang kita sebut, dia akan ada pahala. Itu untung tuan-tuan. Pinjam meminjam ada pahala, akad gadai, rahnun ada pahala, akad hutan ada pahala, akad jual beli setiap hari ada pahala. Dalam satu hari puluhan orang rajin jual beli, orang rajin membeli. Orang tak rajin tu mungkin sekali, pagi sekali, malam sekali saja, 2 kali. Sebab apa? Ekonomi. Jaga. Orang rajin ni sampai satu hari ni, pagi membeli, tengah hari membeli tuan-tuan, malam membeli, pantan membeli. Dah duit ada. Rajin pula tu. Baik. Itulah dia tuan-tuan, sekiranya jual beli itu haram tapi sah, maka dia tidak menjadi tuntutan kata dia untuk memulangkan balik barang. Baik, settle tuan-tuan. Kita masuk tajuk yang kita nak bincang hari ini, satu contoh saja. Saya rasa satu contoh saja. Apa dia yang kita nak bincang malam ni? Iaitu haram dan tak sah. Haram, transaksi itu haram, akad itu haram, dosa, dan tak sah. Apa makna tak sah? Tidak menjadi milik kedua-dua pihak. Barang itu tidak menjadi milik pembeli, barang itu tidak menjadi milik penjual. Tuntutan kesan apa dia? Kesan ataupun implikasi kepada transaksi tersebut, kedua-dua belah pihak wajib mengembalikan barang masing-masing. Kena tukar ataupun kena akad baru. Bagi orang yang tahu kesan ataupun dipanggil implikasi akad yang tidak sah. Apa dia contoh tuan-tuan yang kita akan bagi contoh ni, iaitu jual beli urbun ataupun jual beli deposit. Baik, kita baca qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 16. Setengah daripada jualan yang dilarang, yakni haram lagi tak sah. Ini jual beli yang dilarang, yang dicegah oleh syarak, ialah jualan dengan bayar cengkeram terlebih dahulu. Jual beli yang dibayar pendahuluan, bayaran pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian jika pembeli bersetuju, jadilah jualan, dan jika tiada wan cengkeran lesak, maknanya jika tiada jadi, tak jadi pembeli akad tersebut ataupun tak jadi pembeli nak beli barang, maka wan pendahuluan itu tidak akan dikembalikan. Ini jual beli yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana memakan harta orang dengan tiada imban balas ataupun dengan tiada cara yang dibenarkan oleh syarak. Mengambil duit pendahuluan, ada cara yang dibenarkan, tapi ada cara yang tidak dibenarkan. Sekiranya mengambil duit pendahuluan, deposit terlebih dahulu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh sistem muamalat, maka cara tersebut haram lagi tak sah, dinamakan jual beli urbun. Ada nama dia tuan-tuan, bai' urbunun. Bai' urbun iaitu jual beli mengambil wan pendahuluan ataupun kita panggil deposit terlebih dahulu. Dia ada dua cara tuan-tuan. Ada satu cara yang tidak sah dan ada satu cara yang sah. Itu perlu kita tahu. Macam mana praktis yang tidak dibenarkan haram dan macam mana praktis yang dibenarkan.
Baik, kita mulakan dulu dengan praktis yang tidak dibenarkan, yang nama dia ialah jual urbun, jual beli mengambil wang pendahuluan. Ada satu lagi cara tuan-tuan, dia ada cara yang dibenarkan, boleh ambil pendahuluan, ada nama lain walaupun praktis sama-sama mengambil duit cengkeram, sama-sama mengambil duit pendahuluan, tetapi satunya nama urbun tidak dibenarkan, satu lagi nama hamish jiddiyah. Nama pelik tuan-tuan. Kenapa pelik? Kenapa asing tuan-tuan? Kerana kita jarang dengar. Jarang dengar. Bukan kata itu bukan sistem muamalah Islam, bukan. Memang itu salah satu daripada sistem jual beli yang ada dalam modul syarak. Cuma kita jarang dengar. Dia panggil gharibun. Bada al-Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada. Inilah dia realiti yang berlaku apa Nabi sebut 1400 tahun yang lampau. Nabi sebut permulaan Islam ini datang dalam bentuk yang asin, yang pelik, yang gharib, yang tidak ada dalam kondisi masyarakat ketika itu. Masyarakat tengok pelik. Apabila turunnya sistem baru di kalangan masyarakat jahiliah, maka orang jahiliah kata ini gharib, ini pelik, ini asin, kami tak pernah dengar. Dan Nabi kata ingat suatu hari nanti statement ini akan kembali, suasana ini akan kembali. Ketika itu umat Islam akan rasa pelik dengan sistem syariat mereka sendiri. Kenapa? Kerana kita lama meninggalkan syariat kita tak peduli dan tak cakna tentang syariat kita sendiri. Sebab itulah kita tuan-tuan, kita cuba recall balik, kita cuba sebut balik benda-benda yang jarang kita sebut. Apa dia? Jual beli deposit. Tapi kita dah praktis tuan-tuan, cuma nama itu ditukar. Nama itu ditukar. Apa dia kita panggil hari ni tuan-tuan? Jual beli dengan mengambil deposit. Macam-macam tuan-tuan sewa rumah tuan-tuan, ada 2+1. Banyak sistem. Kita ikut apa trend semasa tuan-tuan. Ramai owner-owner apabila dia nak sewakan rumah, mesti kebanyakannya dia akan ambil 2+1, 2 bulan deposit. Campur dengan satu itu apa nama ni? Duit api dan air. Adakah boleh kita ambil 2+1 itu? Ada yang cara praktis yang tak boleh tuan-tuan, termasuk dalam jual beli urbun, dan satu lagi boleh, kena cara dia. Baik, kita nak bincang yang tak boleh dulu. Yang tak boleh macam mana tuan-tuan? Yang tak boleh sama-sama duit pendahuluan, sama saja. Bentuk sama, nama je beza. Kenapa beza pada nama? Kerana praktisnya berbeza, akadnya berbeza. Itu beza pada nama walaupun praktis sama-sama duit pendahuluan. Baik, kita bincang dulu tuan-tuan yang tidak sah. Nama dia adalah urbun. Nama dia urbun, iaitu membayar duit pendahuluan. Yang tak sah ni tuan-tuan, apabila kita bayar duit pendahuluan dan sekiranya barangan kita ini ataupun sekiranya perjanjian jual beli kita cancel, maka dia tidak mengembalikan duit deposit itu. Dia kira duit deposit akan burn. Kenapa? Kerana kita cancel booking awal. Dia beza tuan-tuan dengan duit booking ni, dia beza sedikit. Kita akan bincang sekejap lagi yang sah. Yang sah ni duit booking dia beza sedikit. Cuma kalaulah tak kena cara duit booking itu tuan-tuan, memang tak sah. Kalau tak kena cara, kena ada akad dia. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, urbun ini jual beli yang membayar wang pendahuluan, dan sekiranya dia ada perjanjian, sekiranya kita tak jadi beli barang tersebut ataupun tak ambil barang tersebut, tak jadi beli, teruskan, maka duit pendahuluan itu lesap ataupun hangus. Maka jual beli tersebut tuan-tuan, bayaran tersebut diharamkan, kerana termasuk dalam praktis jual beli urbun. Dia akad ni tuan-tuan, sebab apa tidak sah? Kerana akad jual beli urbun ini dia termasuk dalam, dia dikira dalam akad. Dikira dalam akad macam mana tuan-tuan?
Contoh, kita paling mudah lah tuan-tuan, paling mudah. Ini yang banyak kita buat. Bukan jual beli salam. Salam kita akan bincang. Contoh tuan-tuan, kita order ataupun kita tempah baju. Sebenarnya tempahan ini termasuk jual beli salam. Tempahan termasuk dalam jual beli salam. Dia tak termasuk dalam jual beli order, jual beli urbun. Tidak. Tetapi yang saya nak sebut, kebanyakan kita tempah baju order atau tempah baju ni tak termasuk dalam salam. Tak termasuk dalam salam. Kenapa? Kerana salam jual beli order, dia ada terma dia yang mesti kita follow. Dan majoriti yang kita buat hari ni tuan-tuan memang tidak mengikut terma jual beli order yang ditetapkan oleh syarak. Apa yang saya nak sebut, wan pendahuluan itu. Wan pendahuluan. Contohlah tuan-tuan, kita tak nak beli salam, kita ketepikan jual beli tempah. Kita nak baju kita ini, kita nak secara apa tuan-tuan? Kita nak secara jual beli di pezi. Jual beli urbun. Jual beli salam kita ketepikan. Kenapa? Kerana kita tak boleh ikut dan akur kepada terma jual beli order. Kenapa tuan-tuan? Kalau jual beli order yang sebenar, tempah baju, kalau baju itu harga 100, mesti total semua 100 kena bagi. Tak boleh separuh. Itu sebenar jual beli order. Kalau kita bagi separuh, maka tidak sah kita akad jual beli order. Jual beli dia panggil jual beli salam. Kita akan belajar dalam topik kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bagi separuh, bermakna kita bukan memilih akad jual beli order, tetapi kita memilih akad jual beli urbun, jual beli di pezi. Ini saya nak cerita yang ada di pasaran sekarang ini tuan-tuan, tempahan baju, tempahan apapun tuan-tuan, majoriti kita buat bukan jual beli order kerana kita bagi separuh. Betul tuan-tuan? Bagi separuh. Kalau bagi semua, okey, itu jual beli order. Contoh apa pun tuan-tuan tempah apa nama lansir tuan-tuan, tempah baju. Harga baju berapa? 250. Tuan-tuan bagi berapa? 50%. Itu tidak menepati dengan terma jual beli order. Maka kita tak boleh akad jual beli order, kita nak kena akad jual beli di pezi, jual beli urbun. Baik, contoh macam mana tuan-tuan jual beli urbun yang tidak dibenarkan? Jual beli di pezi yang tidak dibenarkan. Contohnya tuan-tuan, baju saya tempah baju harga 200 contoh. Saya tanya owner, berapa lama siap tuan? Dia kata 2 minggu lagi ustaz, boleh ambil. Tanya dia, macam mana sistem dia? Dia kata ustaz kena bayar deposit 50%. Maka kita pun bayarlah harga 200, kita bayar 100 tuan-tuan. Bayaran 100 itu yang menjadi isu apa dia tuan-tuan? Apa akad yang kita nak guna? Akad urbun. Yang pertama akad order, tak boleh akad order. Kerana akad order tidak dibenarkan bayar separuh. Akad order mesti bayar total RM200. Itu dipanggil akad jual beli salam yang termaktub dalam sistem muamalat Islam. Maka dah tak boleh akad jual beli order. Apa yang kita pilih tuan-tuan? Yang ada pilihan kita beberapa akad lagi. Akad yang saya nak cerita, dia ada beberapa akad yang kita boleh buat tuan-tuan kalau kita tahu. Pertama akad apa tuan-tuan? Pertamanya ialah akad urbun. Ingat, akad urbun tuan-tuan tak kena cara batal. Mana dia? Tuan-tuan kata, saya contoh saya. Saya kata, tokek, saya bayar 50%, saya bayar 100. Saya bayar 100. Tapi ingat, akad apa yang saya nak guna? Saya nak bagi contoh kat tuan-tuan, saya nak akad deposit, akad jual beli urbun. Yang tak sah. Kita nak contoh ni yang tak sah dulu. Kemudian yang kedua kita bagi contoh akad hamish jiddiyah, itu sah. Lalu saya beritahu dia ini RM100 bayaran kepada baju. RM100 bayaran kepada baju. Dan kalau siap tuan-tuan, kalau siap baju ini, saya akan bayar plus satu lagi RM100. Bermakna tuan-tuan, apa yang akad saya akad? Akad membayar barang dengan harga separuh wan pendahuluan, dan sekiranya saya tak ambil barang itu, sekiranya saya tak jadi ambil baju ini, maka barang wan 100 itu hangus. Contoh tuan-tuan, sebenarnya contoh ini tidak tepat. Kenapa? Kerana dia ada pendetilan.
Tapi saya nak bagi umum dulu. Umum maksud dia barang apa pun. Sebenarnya kalau tempahan tak tepat, tak boleh nak contoh. Cuma saya nak ambil umum kepada tuan-tuan, nak bagi nampak praktis bayar pendahuluan. Bayar pendahuluan. Tapi kalau bab tempahan baju tuan-tuan, dia kurang tepat, dia ada pendetailan. Kalaulah kita tak ambil, dia akan terjejas kepada owner. Dia dah siap buat, tiba-tiba kita tak ambil. Itu dia ada pendetailan pula. Boleh ataupun tidak dia claim kepada kita. Ya, dibenarkan untuk dia claim. Baik, settle tuan-tuan. Jadi kesimpulan, kalau kita ambil wang deposit itu cancel, dia tak pulang balik, maka itu akad yang haram. Kenapa haram tuan-tuan? Kerana dia termasuk dalam akad. Sebenarnya kita bayar itu dikira apa? Dikira akad dalam barang itu. Dikira, sebab itulah disebut dalam kita ini, dia kata apa? Jual beli yang dibayar wang pendahuluan kepada penjual, di sini dia tak sebut, sebenarnya tanpa menyerahkan lagi barang jualan kepada pembeli. Barang dia belum serah kepada pembeli, tapi wang diserahkan kepada pembeli. Sekiranya pembeli itu meneruskan jual beli, wang pendahuluan dikira sebahagian harga jualan. Ini sebenarnya, kalaulah di wang ini dia bagi 100 ini, sekiranya jual beli itu diteruskan, dikira jadi, kita hanya plus, kita hanya tambah RM100 saja lagi, dikira di dalam akad tersebut. Dikira sebahagian harga jualan. Sekiranya pembeli enggan ataupun cancel jual beli, wang pendahuluan dikira sebagai hadiah kepada penjual. Dikira lesak tu masuk apa tuan-tuan? Dikira hadiah kepada penjual. Maka tidak dibenarkan cara tersebut. Baik, settle tuan-tuan. Kerana masa kita ada sikit lagi, kita nak sebut yang terakhir, macam mana cara untuk sah. Ada cara dia tuan-tuan. Ada cara dia, wang pendahuluan ini, cara untuk sah dia. Ada cara yang mudah untuk kita guna, untuk kita buat. Macam mana cara dia? Dinamakan jual beli hamish jiddiyah, iaitu wang pendahuluan. Cara tuan-tuan, kita boleh menetapkan sistem deposit, boleh kita tetapkan, terutama sistem ekonomi contemporary hari ini, kewangan semasa hari ini tuan-tuan yang ada di pasar hari ini, memang ada sistem deposit, sewa ataupun jual beli. Banyak tuan-tuan, hampir semua barang-barang yang besar semuanya ada sistem deposit. Baik, dipanggil apa? Dipanggil hamish jiddiyah, iaitu wang pendahuluan. Kenapa kita ambil wang pendahuluan? Kita cerita dulu sebagai gambaran sebelum akad, apa yang nak akad. Wang pendahuluan ni tuan-tuan boleh diambil, kenapa? Kerana sebagai bukti komitmen ataupun kesungguhan pembeli, kesungguhan ataupun kita panggil satu janji ataupun satu komitmen daripada pembeli. Untuk apa dia? Untuk meneruskan jual beli. Sebab tu diambil deposit. Kalaulah jual beli, kalau sewa, itu sebagai apa dia? Sebagai cagaran, sekiranya berlaku kerosakan. Cuma dia asal begini tuan-tuan, dia ada dua cara. Kita nak ambil deposit, kita dah tahunya kenapa ambil deposit, tujuan dia sebagai bukti kesungguhan atau komitmen ataupun satu janji daripada pembeli untuk meneruskan jual beli dia. Itu kita ambil wang pendahuluan. Jadi ada dua cara. Dua cara boleh diambil, boleh dibuat tuan-tuan. Satu caranya bahaya, satu cara lagi lebih mudah untuk buat, nak mengelakkan daripada bahaya. Apa cara yang bahaya? Cara pertama tuan-tuan boleh dibuat, iaitu dengan cara meletakkan wang pendahuluan ini, memberi wang pendahuluan, beri apa dia? Ini dipanggil, asal perkataan orang tua-tua dulu tuan-tuan, dalam kitab-kitab lama dia panggil meletakkan wang pendahuluan kepada penjual. Dia letak saja, bukan dia menyerah milik, tidak. Bahasa kita apa tuan-tuan? Cara pertama ini, kita minta kita letak, kali kita minta dia pegang wang kita sebagai bukti kita memang betul-betul
nak beli barang dia ini. Bukan pindah milik tuan-tuan. Kalau pindah milik, tuan-tuan kena ada akad. Hebah. Ini saya hebah kepada tuan RM100. Kenapa hebah? Sebagai bukti memang saya nak. Tidak. Kita bagi kepada dia supaya dia pegang duit kita. Kita letak kepada dia, ini duit saya, pegang RM100. Kenapa? Kerana memang saya betul-betul nak barang tuan. Apabila sampai hari yang kita janji, saya bawa plus satu lagi, bawa akad. Mana contoh tuan-tuan? Begini contoh. Ini memang praktikal dulu. Ulama kita buat dan orang tua-tua kita buat. Kalau barang itu tuan-tuan, contoh begini. Contoh tempah baju tadi tuan-tuan. Tempah baju dia tak nak akad order. Tak nak akad order. Dia nak akad cash. Apabila baju siap tuan-tuan, 2 minggu lagi baju siap, dia nak akad cash. Dia tak nak akad jual beli order. Maka cara macam mana tuan-tuan? Caranya, tempahan ini tuan kedai minta bayaran komitmen. Bayaran bukan bayaran, tapi wan pendahuluan. Maka kita letak kepada dia, minta penjual ataupun tuan kedai, token ini pegang duit kita. Kita menyerah menggunakan akad? Tidak. Minta dia pegang duit kita. Ini sebagai komitmen saya, memang saya akan tuntut apabila saya tempah. Maka dia pegang harga 100 tuan-tuan. Status duit dengan dia, duit siapa? Duit kita. Tidak pindah milik kepada dia. Cuma dia tolong pegang. Dalam sistem Islam dipanggil wadi'ah. Kita akan bincang tuan-tuan, ada topik kecil nama dia wadi'ah. Maka dia pegang tuan-tuan, haram kata dia guna. Ini saya sebut tadi bahaya. Kalau orang yang tak tahu, dia akan guna. Dia tak boleh guna duit kita. Kerana kita tak beri kepada dia. Kita tak hadiah. Kita tak hebah. Kita tak sedekah kepada dia. Tetapi kita minta dia pegang duit kita. Sebagai apa? Sebagai bukti dan komitmen. Memang kita akan tuntut balik bayaran baju kita. Tapi ingat tuan-tuan, dia haram menggunakan. Memang dipegang, dia simpan. Setengah tu ke kedai orang lama-lama tuan-tuan, otai-otai lama dia letak dalam resip. Dia tak ambil pun duit tu. Dia masuk dalam cash bay. Ini cash bay dia, 100 duit kita, dia lipat. 2 minggu lagi kita datang, dia buka balik, duit kita masih ada, dia tak guna pun. Itu cara asal, cara lama. Dia haram guna. Kenapa? Kerana itu duit kita. Kenapa dia haram guna? Bukan pindah milik kepada duit dia. Kalau dia guna, haram kata dia kerana itu duit kita. Itu sebab tu saya sebut bahaya. Kalau orang tak tahu, dia akan guna. Tak boleh guna. Apabila dia datang tuan-tuan, dia datang 2 minggu lagi, maka dia akan keluar RM100 plus dengan 100 kerana itu duit dia. Maka dia akad, saya beli baju ini dengan harga RM200. Clear tuan-tuan, sah akad jual beli cash. Dan cara yang kedua paling mudah tuan-tuan, paling mudah apa dia? Nak mengelakkan daripada bahaya, kalau dia kata, tuan, kena bayar dulu pendahuluan. Tapi ingat tuan-tuan, bayaran ini dia tidak boleh akad jual beli, tak boleh. Kerana barang tak ada. Kita nak tepah baju, baju tak ada depan kita. Kita nak akad baju, itu akad apa tuan-tuan? Cash. Maka tunggu baju siap baru akad cash. Kenapa? Kerana kita tak nak guna akad order, tak nak guna akad salam. Kerana akad salam kena ikut follow dia punya terma dia. Baik, cara macam mana? Cara kita kata nak mengelak bahaya dia, saya hebah kepada tuan RM100. Baik, 100 duit pendahuluan tuan-tuan kita hebah. Apa status dia? Menjadi milik dia. Dia boleh guna ataupun tidak? Ya, dia boleh guna sebagai modal dia. Tapi ingat tuan-tuan, 2 minggu tuan-tuan datang, tuan-tuan jangan akad harga total. Kerana tuan-tuan dah bayar 100. Kalau tuan-tuan akad 200, tuan-tuan kena bayar betul-betul 200. Sedangkan tuan-tuan bayar 100. Ingat, kena angkat 100 saja. Ini dia kena adjust sedikit. Yang ni kena adjust sedikit. Baju ni harga 200. Kita dah bagi hebah kepada dia 100. Maka kalau tuan-tuan nak akad cash, saya beli baju ini dengan harga 100. Jangan dia akad 200. Kenapa? Kita dah bagi hebah. Bukan bayar tuan-tuan, bagi hebah. Jangan akad 100 tu, barang tak ada tak boleh angkat 100. Hebah saja. Itu dia agak bukanlah complicated sangat oleh kerana kita jarang buat. Sebenarnya itu boleh dibuat. Begitu jugalah tuan-tuan deposit tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan property banyak wang duit collect, duit sewa. Ingat 2+1 tu tuan-tuan kena ada akad dengan dia. Kalau tuan-tuan tak ada akad, tuan-tuan pegang. Jangan guna duit 200 2,000. Contohlah rumah tuan-tuan 2,500. Kalaulah 2 bulan tuan-tuan ambil, makna 5,000. 5,000 itu apa dia? Duit deposit. Duit deposit tuan-tuan akad apa dia? Akad hadiah, ya boleh ambil. Akad hebah boleh ambil. Tapi kalau dia pegang sebagai letak cagaran, komitmen dia akan bayar. Kalau tidak ada kerosakan kita bagi balik, dia ada akad atau tidak? Tidak ada akad. Maka kalau tidak ada akad, dia beri kepada kita pegang, maka tuan-tuan letak di dalam bank, tuan-tuan tidak boleh guna duit itu.
Paling simple tuan-tuan. Kalau hari ni paling simple tuan-tuan, hari ni kerana dia bercampur dengan duit kita, mudahnya minta dia hebah kepada kita 2,000 dan kita akan hebah balik kepada dia 2,000. Silap. Kita minta dia hebah kepada kita 5K dan akhir kalau tidak ada kerosakan rumah kita, maka kita bagi pulan balik. Pulan akad apa tuan-tuan? Akad hebah. Cara mudah tuan-tuan, dia hebah kepada kita, kita boleh guna 5K itu sebagai modal, sebagai rolling, dan apabila akhir dia nak keluar rumah, tidak ada kerosakan, tak perlu kita tuntut, maka kita pulan balik kepada 5K. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah contoh yang kedua, iaitu jual beli bersyarat, kita akan bincang bulan depan. Iaitu jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat ni dia simple saja. Kita dah belajar sebelum daripada ni, tidak boleh jual beli ada syarat dalam akad. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan tuan-tuan. Dan alhamdulillah tepat sekali. Kalau dia mula dia sambung lagi tuan-tuan, sampai 10 minit. Jangan kita berhenti terus. Dia dah cantik, break cantik, jangan mula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.